Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Hari ini kita membicarakan berkenaan dengan soal makanan ruji kita, iaitu makanan kita ialah berkenaan dengan beras. Beras ni ialah merupakan yang jenis nasi. Kita boleh tahan 3 hari tak makan nasi, tapi hari keempat tak makan nasi, mata kita dah naik binau. Maka sebab itu yang kita bincang hari ini juga ialah bukan soal kerana beras pada hari ini mahal atau murah, tetapi masalah yang berlaku ialah beras hari ini tidak ada. Yang peliknya, beras tidak ada itu di Kedah. Misal katakan, pengeluaran padi di Kedah ni sebanyak 43%. Tengok sikit ke bawah, di Bagan Serai, tempat saya adalah merupakan salah satu daripada jelapang padi negeri Perak dan juga Malaysia, pun juga tidak ada beras. Maksud beras ni ialah beras tempatan. Tadi saya cek balik dengan pegawai saya yang berada di Bagan Serai. Saya suruh pergi cek, satu di Speed Mart, yang keduanya ialah di Lesung, dekat Pekan Bagan Serai. Di sana dihantar sejak 28 hari bulan baru ni, kadang-kadang hantar 40 kampit ataupun 50 kampit. Hantar sekejap sudah habis. Jadi inilah yang menjadi perbincangan kita, ialah sehingga dibawa perbincangan khusus untuk membincangkan isu berkenaan dengan beras. Di Bagan Serai, tempat yang ada kilang padi, tempat ada sawah padi, tak ada beras. Di Pelangai pula ada kelapa sawit, tiba-tiba ada beras. Titi Wangsa pun saya ingat pening juga teori ekonomi dia. Hebat dah Titi Wangsa ni. Jadi dalam hal ini kita hendak supaya ianya satu perbincangan. Hal ini kita dapat tengok perbincangan berkenaan dengan masalah beras ni selalu menjadi topik yang evergreen dengan izin. Maka kita mengharapkan supaya usaha-usaha untuk kita dapat mencapai 100% sasaran kita berkenaan dengan SSL, tahap sara diri ini dapat dicapai. Kita tidak mahu apabila timbul saja isu ini maka baru kita bincang, dan apabila selesai maka kita senyap. Sepatutnya perkara ini ialah perkara yang tak boleh kita tengok secara simplistik, secara mudah begitu saja. Kerana soal apabila orang tak makan ni, dia bukan setakat beras makanan orang boleh makan. Kita bimbang orang boleh makan. Sebab tu teori Maslow sebut betul lah. Manusia ni dia akan nak bincang bab keselamatan negara, nombor lain. Tentangnya ialah soal basic need, soal kepentingan makan dia. Ini yang kita fikirkan. Walaupun kita bincangkan berkenaan dengan isu beras ini, kita nak lihat juga dari segi win-win situation dengan izin, supaya antara pengguna kita yang menggunakan beras, pembeli beras, dengan pesawah-pesawah. Kerana 220,000 pesawah seluruh negara ini berlakunya kenaikan kos input pertanian yang begitu tinggi. Harga benih padi, kos jentera, sewaan bendang dan sebagainya. Tiba-tiba berlaku pula penurunan harga lantai daripada 1,200 per tan berbanding dengan 1,700 per tan. Walaupun pesawah telah menerima subsidi sebanyak RM500 per tan, alhamdulillah kita harapkan ininya dapat melegakan sikit keadaan. Di tempat saya baru ni ada satu pesawah, tuan-tuan bayangkan 3 ekar dia buat, dia hanya dapat 950 kilo. 950 kilo. Itu yang menjadikan tak lihat lagi di kawasan-kawasan lain seperti mana di Kedai 2 berlakunya masalah tanah jerlus dan di sekitar Selinsing dan sebagainya. Tuan yang dipertua, hari ini kita dapat tengok juga penguatkuasaan mesti berlaku. Saya bersetuju. Saya mengharapkan di pihak menteri kena buat satu ambush terhadap kilang-kilang. Tamu dia pergi kilang, mudah nak tahu. Dia beli padi. Padi dia beli berapa? Awak beli padi. Dan kepada siapa kamu jual? Misal kata di Bagan Serai tu sekarang ni ada satu kilang padi. Boleh tanya dia, mana padi yang awak beli daripada petani? Dekat siapa dia? Awak jual. Kita boleh tengok nota-nota yang dikeluarkan oleh kilang tersebut. Kalau dia tak boleh buktikan, maka kita harapkan ianya akan diambil tindakan oleh pihak kementerian ataupun pihak kerajaan. Berkenaan satu lagi ialah saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah yang telah memiliki lebih kurang 200 hektar tanah sawah bersamaan 700 relung di seluruh negeri Kedah. Kerana bermula dengan 2018, Zakat Kedah telah memulakan mengambil tanah-tanah yang dipajak oleh pesawah-pesawah kepada pihak lain untuk diberikan kepada lembaga zakat. Lembaga zakat ini menanggung seluruh kos, mesin, padi, baja, racun ditanggung dahulu oleh lembaga zakat. Kemudian semua hasil bersih diberikan sepenuh
sepenuhnya kepada petani, iaitu melalui peserta Asmat Sawah Berskala Besar Asnaf di negeri Kedah. Waktu tu Buluran yang melancarkan ketika itu. InsyaAllah benda ni akan dilancarkan pula oleh Mamat kita, oleh di Kota Raja, insyaAllah. Yang keduanya ialah begitu juga kita dapat tengok bagaimana kejayaan di negeri Terengganu yang hanya memiliki 12,000 hektar. 12,000 hektar tanaman sawah. 500 hektar tanah dia, sawah dia dapat MIGAP, iaitu Good Agricultural Practice. Kerajaan negeri membayar insentif sebanyak RM105 satu hektar sebagai insentif yang memenuhi kualiti dan juga biosecurity. Dan saya harapkan akhirnya sekali ialah satu pertanyaan saya kepada pihak kementerian. Pertama, adakah penurun harga padi secara mendadak dan peningkatan benih padi hampir serentak di seluruh negara menunjukkan wujudnya pakatan yang mengawal harga pasaran? Bukankah ini menyalahi Akta Persaingan di bawah Suruhanjaya Persaingan Malaysia? Yang kedua, penurunan harga padi, kenaikan harga benih dan kehabisan stok beras tempatan adalah suatu yang tidak normal mengikut hukum ekonomi, bekalan dan permintaan. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku?